Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Maksudnya, dan orang-orang yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan ungkapan, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa ataupun dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dengan beriman kepada Allah, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki serta dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan kurniaan rahmat-Mu. Sadaqallahul azim. Minal ayatil bayinat, surah Al-Hasr ayat yang ke-10. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Yang berhormat Meja Bersara Datuk Haji Muhammad Anizan Abdul Rahman, Pengurusi Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan, merangkat Pengurusi Perbadanan Museum Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Abdullah bin Haji Yaakob, ahli-ahli, datuk-datuk yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri, dan juga penyelia-penyelia DUN yang amat berusaha, ketua-ketua jajahan dan juga ketua-ketua jabatan, para guru, anak-anak didik yang dikasihi, ahli-ahli lembaga Perbadanan Museum Negeri Kelantan, keluarga Allahyarham Tok Guru, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama sekali, marilah kita panjat kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kita berada di perkarangan Museum Islam pada tengah hari yang mulia ini, kerana kita bersama-sama untuk meraihkan perasmian pameran Tok Guru yang diadakan oleh Museum Negeri Kelantan. Terima kasih dan penghargaan kepada pengurusi dan juga ahli lembaga, termasuk Istiausaha Museum Negeri Kelantan bersama juga Istiausaha Museum Selangor, atas daya usaha bagi menjayakan satu pameran yang sangat berarti dan bermakna bagi kita, khususnya kepada kita rakyat Negeri Kelantan, di mana baru sahaja Allahyarham yang berhormat Datuk Bentara Setia meninggal atau diberi panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekal selama-lamanya di bawah rahmat Allah pada 12 Februari 2015. Pemergian yang berhormat Allahyarham Tok Guru ditangisi dan diingati oleh semua, khususnya rakyat di Kelantan dan amnya umat Islam seluruh, bukan sahaja di negara, bahkan di dunia. Semestinya
kita terharu atas pameran ini kerana kita faham seorang pemimpin yang benar-benar kita sayang. Bagi saya, sayang dan hormat antara pemimpin negeri Kelantan yang lama bersama Allahyarham Yalah Amba antaranya yang bersama, dan kita sentiasa sayang dan hormat kepada pemimpin kita. Oleh itu amat kena dan sesuai diadakan pada hari ini pameran yang ada hubung kait dengan Tok Guru, terutama kepada anak-anak dan juga kepada guru-guru. Khususnya hari ini dimaklum bahawa ramai di kalangan kita guru-guru pasti dan juga pelajar-pelajar daripada Mahad, salah seorang murabbi ummah yang amat berjaya mendidik. Bahkan bukan saja mendidik, berupaya menjadi contoh tauladan yang begitu tinggi nilainya, sulukinya, akhlaknya, mulianya. Masih lagi kita terlihat-lihat, ternampak-nampak bagaimana keupayaan yang berhormat Tugu kita Allahyarham menjadi suatu contoh hidup kepada kita sebelum ini. Maka hari ini, supaya suasana tidak ketinggalan dan sentiasa kita mengingatinya, sebagaimana pada permulaan apabila yang berhormat Allahyarham Tok Guru tidak lagi memegang teraju memerintah negeri Kelantan pada 2013, maka saya sebagai pengganti waktu itu dengan secara sedar dan mendapat sokongan daripada semua pihak kerajaan dan juga parti, kita adakan IPTG, Institut Pemikiran Tok Guru. Semata-mata kita sedar bahawa sementara Tok Guru masih ada dan Kota Darul Naim merupakan tempat pusat pentadbiran yang sudah sinonim dengan Tok Guru, maka adalah waktu itu amat baik kita wujudkan Institut Pemikiran Tok Guru supaya segala buah pemikirannya, segala ilmunya, segala pandangan serta kritikan-kritikannya dapat dibangunkan semula dalam bentuk program-program yang mungkin boleh menjana masa selepas zaman Tok Guru, walaupun Tok Guru masih ada waktu itu. Dan supaya mendapat keadaan supaya hidup di suasana di Kota Darul Naim, kita wujudkan pusat pentadbiran Tok Guru ataupun Institut Pemikiran Tok Guru di dalam kawasan SUK, supaya tidak sunyi. Kerana pertukaran pimpinan yang agak jauh berbeza ini, kemungkinan ada kesunyian. Tetapi oleh kerana sudah semestinya pembagian itu suatu kepastian, seperti kul nafsin za'iqatul maut, maka kita bersedia menerima secukupnya mengikut apa yang ada. Alhamdulillah, dengan adanya IPTG, kita berkesempatan untuk merancang beberapa program-program bagi mencokil semula keupayaan pemimpin kita yang hebat, sama dari segi umara dan juga ulama, serta menjadi contoh kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat memberi beberapa khidmat, contohnya di dalam usaha kita mengeluarkan diploma tasawur Islam kepada pegawai-pegawai kita. Kita merujuk kepada apa yang dibuat oleh Tok Guru masa mentadbir membangun bersama Islam, bila mana prinsip yang utama kita ialah mu'budiyah, mas'uliyah dan itqan. Prinsip inilah yang kita terapkan dalam pentadbiran kita, kerana kita faham bahawa seseorang yang memahami, bekerja, berusaha, melaksanakan tugas, mesti ada matlamatnya, iaitu untuk mendapat kerajaan Allah, menjadi pengabdian kita per Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai sektor pemerintahan kita ini, adalah berteraskan ubudiyah. Ini yang kita telah usahakan melalui IPTG. Antara sumbangan yang dapat kita berikan
bagi melahirkan pegawai-pegawai kita yang mempunyai semangat kerja ubudiyah dan ada itqannya, ada kesungguhannya, ingin mencapai kualiti terbaik. Maka oleh sebab itu adalah amat patut dan kena pada tempatnya pagi yang mulia ini kita adakan pameran kepada kita semua supaya kita dapat merenung semula semua peringkat terutama para guru. Hari ini kita bersama guru pasti yang melaksanakan sistem pendidikan yang meletakkan membangun bersama Islam sebagai asas. Sangat mulia guru-guru ini, kerana guru-guru ini yang menghidupkan peringkat asas. Bagaimana asas-asas membangun bersama Islam, asas-asas bagaimana Islam itu sebuah agama yang lengkap. InsyaAllah, walaupun kita faham bahawa dalam keadaan yang ada tidak dapat kita memenuhi keperluan yang secukupnya kepada guru-guru ini berbanding dengan aliran perdana yang ada, saya merasa begitu bertanggungjawab. Kita cuba sedia upaya untuk sentiasa memikirkan untuk memberi kebaikan masa demi masa kepada kita. Saya sangat-sangat mengharapkan bahawa pameran seperti ini akan mendapat faedah banyak kepada kita. Sekurang-kurangnya adalah nanti kecil kita. Kita mahu melihat bahawa Negeri Kelantan yang telah ditinggal oleh Tok Guru ini tetap dengan konsep membangun bersama Islam ini dibawa oleh kita semula. Kita yang mengembangkannya. Tok Guru sudah pergi, tapi doanya masih berada dalam kepala kita. Doanya di majlis-majlis tertentu sentiasa hendak menjadikan negeri Kelantan sebuah negeri yang kukuh dengan budaya hidup secara Islam, supaya sebuah negeri yang sentiasa ada rakyatnya berkunjung ke masjid setiap waktu. Saya pernah mengingati apa tu kata, ambo puas hati tengok orang gatin apakah sebelum subuh jujur pergi masjid. Adakah negeri lain? Dia soalan ber. Maknanya ya untuk guru sebelum ni amat menitik beratkan bagaimana ibadat wanita orang muslimat. Walaupun seorang muslimat ini mempunyai tanggungjawab yang besar di rumah tangga, tetapi dalam menghayati Islam di Kelantan, mereka sebelum subuh berharap pergi ke masjid. Suasana ini dirakamkan kepada kita oleh Yang Maha Tok Guru waktu itu, nak melambangkan bahawa hasratnya mau melihat bahawa anak negeri Kelantan golongan-golongan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita dicuba oleh Allah. Apabila kita nak kepada kebajikan dan kebaikan, maka semestinya kita dicuba dengan pelbagai-bagai cubaan. Sesuatu yang indah itu bukan datang menggolek. Sesuatu yang hebat itu bukan datang dengan secara percuma, mesti melalui pengorbanan dan ujian. Maka kita diuji dengan pelbagai. Sebuah kerajaan negeri yang tidak sama dengan budaya kerajaan pusat, semestinya ada cabaran-cabaran. Begitu juga dengan cabaran-cabaran alam. Kita diuji dengan suatu suasana banjir besar. Hendak melihat setahu mana kita boleh mengikatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berlakunya suatu bencana. Diajar oleh Tok Guru suasana kita dalam keadaan aman bagaimana, suasana kita dalam keadaan musibah macam mana, kita menerima ajaran. Alhamdulillah atas usaha yang dibuat oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dan semua lembaga, merupakan satu usaha terbaik di samping untuk menjadi penarikan pelaburan pelancongan negeri Kelantan. Antara pendapatan atau perolehan tertinggi negeri Kelantan adalah sektor pelancongan, sektor perkhidmatan. Dan adanya pameran ini membuka mata ramai lagi masyarakat-masyarakat, terutama apabila insya-Allah kalau kita berjaya melaksanakan Qanun Jinayah Syar'iyyah dalam cabaran, sekarang dalam cabaran,
peninggalan yang berhormat Allahyarham Tun Guru sebelum memejam mata mahu melihat bahawa konun ini dilaksanakan di Kelantan. Oleh itu kita yang mewarisi daripada Tun Guru, kita bekerja keras. Kita bekerja keras melalui beberapa jawatan kuasa untuk melahirkan atau menzahirkan cita-cita ini dalam suatu kenyataan yang dapat kita lihat, di mana usahanya untuk melihat kurangnya indeks jenayah di negeri Kelantan, kurangnya perbuatan-perbuatan tidak sopan berlaku di Kelantan. Maka perkara ini telah kita sebut dalam kuliah-kuliah, telah kita sebut dalam seminar-seminar, dalam khutbah-khutbah. Kita menyeru rakyat kita supaya berakhlak mulia, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi ramai lagi yang tidak dapat menyahut dengan suruhan. Maka kita kena susuli dengan suatu ancaman sedikit dengan perundangan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dapat melayani diri mereka dan mendidik serta rasa takut apabila kita sebut saja iqab daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah apabila kita berjaya, InsyaAllah kita usaha, kita akan lihat kesannya dari segi sosial, dari segi kedatangan pelancong. Sebagaimana kita tinjau negeri Brunei selepas daripada diisytiharkan pelaksanaan konun jenayah, indeks jenayah menjunam jatuh, rakyat rasa aman. Bukan saja orang Islam, bukan Islam pun datang ke negeri Kelantan menyatakan bahawa mereka di sana aman melalui beberapa orang pelancong. Orang bukan Islam daripada Brunei datang ke Kelantan berjumpa pihak pentadbiran negeri, menyatakan betapa hebatnya konun ini dapat mengawal manusia daripada melakukan pada perbuatan jenayah. Dia bukan Islam. Artinya kemuncaknya kita mahu melihat bahawa sebuah negeri itu rahmat berlaku apabila kita patuh dan tunduk kepada peraturan Allah. Itu yang mustahak sekali. Yang pentingnya kita patuh. Apabila kepatuhan itu berlaku, pandai Allah Ta'ala nak jadikan suasana itu aman, suasana itu rahmat, suasana itu bahagia. Jadi insya-Allah melalui usaha ini kita berupaya untuk menarik pelancong-pelancong datang ke Kelantan. Apabila mereka datang ke Kelantan, mereka berbelanja. Di sisi ekonominya bagus, rakyat boleh berniaga, pendapatan ada, pusingan wang berlaku, pusingan wang berlaku. InsyaAllah banyak bank-bank lagi akan buka, banyak lagi pasar-pasar raya boleh melaksanakan tugas, dan kita rakyat bersama dapat menyertai program ini kalau ramai yang datang. Tetapi kalau mereka datang hanya datang semata-mata, kita tidak dapat memberi kesan yang baik pada mereka. Tetapi dengan adanya pameran Tun Guru, kita telah membuka satu ruang yang luas untuk mereka memahami siapa ini pemimpin yang berjaya ini, sesiapa pemimpin yang dihormati ini. Semestinya seorang murabbi, seperti mana kita seorang yang menjadi pendidik, tetapi dia melampau kepada pemimpin, kepada pentadbir yang memutuskan dasar dalam sebuah negeri. Ini dia. Oleh sebab itu daya kekuatan ini akan berlaku, dan saya rasa bahawa kita boleh skor tinggi lagi kehadiran pelancong-pelancong ke negeri Kelantan. Setakat ini kita tahu bahawa pada statistik pada tahun 2013 seramai 4.84 juta orang pelancong telah mengunjungi negeri ini, yang menyumbang sebanyak 1.69 bilion kepada ekonomi negeri. Bukan pada kerajaan, bukan silap, bukan pada kerajaan, tetapi kepada ekonomi negeri dalam semua sektor, khususnya yang terlibat dengan perkhidmatan di negeri Kelantan ini. Sebab itu kita tidak hairan kenapa banyak pihak bank dan juga saudagar-saudagar kewangan melihat potensi Kelantan untuk dibangunkan dalam sektor keuangan. Bukan saja arahan kita ada,
tetapi telah memberi suatu kepuasan pada mereka kerana putaran kewangan begitu cepat berlaku di Kelantan. Satu sifat orang Kelantan kita ni suka berbelanja, dia suka bekerja, bagus. Suka bekerja, suka menyimpan, saya tahu boleh. Suka berbelanja supaya dapat keuntungan itu dapat berpindah, terutama di zaman GST yang macam hari ini. Lagi bermasalah. Seminggu GST masih tak keboh lagi demi. Jadi tuan-tuan semua saya hormati, kita bersyukur Allah Subhanahu Taala negeri Kelantan Darul Naim, bumi bertuhan dapat melahirkan pemimpin yang tercatat dalam sejarah pertama di Kelantan, memimpin ialah pada ulama sebagai menteri besar. Kerana politik selama ini di segi pandangan sekular hanya mereka yang berkelulusan England ataupun negara-negara barat saja yang boleh menjadi pemimpin. Tetapi dengan apa yang dibuat oleh Tugu, terjelas bahawa sesiapa saja boleh menjadi pemimpin apabila mereka mempunyai kekuatan dan mempunyai jamaah yang kuat serta mempunyai seniority yang tinggi dan bertrust kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. InsyaAllah kita dapat teruskan. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikanlah pameran Tugu anjuran Perbadanan Museum di Kelantan Darul Naim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan perasmian pameran Tok Guru yang telah disempurnakan ini, memalu gedung sebanyak 7 kali sebagai ketandaan perasmian. Mohon dipersilakan. Okey, terima kasih.